أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sampai sini dah. Tiada daripada seorang yang diperanakkan. Betul tak? Tak ingat muka berapa? Muka berapa tu? Hak Rumi B ada tanda ke tak? Tiada daripada seorang yang diperanakkan. Maknanya semua orang lahir-lahir tu, nak bayak gitu je. Tak ada orang lah kalau dia mula-mula mak dia beranak ke dia, melainkan mana tidak terkecuali. Dan sesungguhnya telah menulis Allah Ta'ala akan tempatnya daripada syurga dan neraka. Ini ada dalam hadis 40. Dia bila ditiup saja ruh ke dalam kandungan itu, Tuhan telah tetap beberapa perkara, ajal dia di mana, rezeki dia dan untung nasib dia. Yakni ke syurga ataupun neraka. Pada situ dah. Akidah kita, Tuhan tertuduh. Cumanya dia menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa dia tahu walaupun malaikat. Petugas-petugas dia. Tak ada siapa dia boleh tahu. Kalau kita kata Tuhan tak tahu, lemahlah dia pula. Di mana duduk Tuhan? Ilmu dia tu yang kita kata Maha mengetahui. Tak ada benda yang dia tidak tahu. Dia tahu nasib kita, ujung jatuh kita, semuanya dalam pengetahuan dia. Itu situ akidah kita. Benda ni bukan boleh main-main, ni benda akidah. Kita nak kata nak percaya kau tak percaya. Tak boleh. Pasal ni barang akidah lah. Dan melainkan sesungguhnya telah ditulis akan dia yang celaka atau yang bertuah. Celaka kau bertuah, semuanya Tuhan dah tulis dah. Inilah dia panggilnya takdir, qada. Artinya yang mati kafir atau yang mati dalam iman. Dua perkara tu je. Seseorang itu mati kafir atau mati dalam iman. Hak kita nak tanya tu pas lagu mana? Persoalan-persoalan hak ada dalam fikiran kita tu ada depan ni dia royak. Orang dah tanya dah supaya pertanyaan kita. Kita tengok depan ni. Orang dah tanya Nabi dah. Dah kalau dah nasib kita Tuhan tentu dah kan. Wak amal wak berapanya. Dah. Soalan tu bukan kita je terlitahnya. Orang dulu lah masa Nabi lagi ada orang tanya dah. Sinilah Tuhan nak uji. Kita ni ada dalam agama kita ni ada batas padan. Hak kita tak boleh tanya. Sebabnya Nabi larang. Tebing tanya tak jumpa sebab sengaja Tuhan tak ukur kita. Apa dia? Nombor satunya kita duk bincang dah tu mengenai dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah. Sebab Nabi larang la tafakkaru fillah. Jangan kamu berfikir tentang diri. Diri tu orang panggil zat lah. Diri Allah, zat Allah tu. Tafakkaru fi khalqih. Fikirkanlah, bincangkanlah tentang kejadian dia. Ciptaan Allah. Kita nak bincang, nak tahu, nak kenal Tuhan, Tuhan suruh bincang benda-benda sifat-sifat dengan nama dia, ciptaan dia. Kita tengok Quran kan lagu tu, cara dia bawa kita. Afala yatadabbaru, adakah mereka ini tidak bertadabbur? Afala yatafakkaru, tidakkah mereka ini berfikir? Dia suruh fikir. Wa ila samai kaifa rufi'at. Langit ni lagu mana Tuhan angkat? Wa ilal ardi kaifa nusibat. Bumi pula disuruh tengok lagu mana ni.
Wa ilal ibli kaifa khuliqat, dan kepada unta tu bagaimana dia diciptakan. Quran yang kita kata tak pernah mulut daripada awal sampai akhir suruh kita bincang tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang diri Allah, dia suruh kita tahu sebagaimana yang dia royak sudah. Jangan lebih, jangan lajuk. Setakat mana yang Tuhan royak, setakat mana yang dikhabarkan oleh Nabi, maka itulah. Dan Nabi larang pula, la tafakkaru fillah. Jangan fikir terlajuk mengenai dengan diri Allah. Faham tak? Itu sekara. Perkara yang kedua pula, ni yang kita duk bincang ni ialah, tajuk ni ialah tentang qada dan qadar. Nabi larang juga. Tahu lebih kurang gitu, sekat dia royak gitu. Tuhan ni tahu nasib kita ke syurga ke neraka. Dia tulis dah nasib kita ni ke mana kita nak pergi, ujung jatuh kita mana. Ada dalam pengetahuan Allah. Sekat tu sudah. Tu biar kali kita kata, kalau lagu tu tak payah beramal, tak payah buat amal. Pasalnya dah Tuhan tentu dah. Tu soalan setan tu. Iblis duk gedi perut kita. Sus tanya lagu tu. Sebab Nabi larang juga ni, supaya dia larang kita mikir kepada zat Allah. Nabi juga larang, wa idza qudiral qadru fa amsiku. Kalau disebutkan kepada kamu tentang qadar, takdir, qadru, fa amsiku, mu kena tahan dirimu. Kecik biar pada-pada. Sebabnya otak kita tak boleh nak fikir. Jadi ni orang panggil barat agama ni, ada barang yang otak tak boleh fikir. Situ duduk dah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali nak uyak cerita ni. Maka bersembuh seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki mari jumpa dengan Nabi. Laki-laki ni kata guana, hai Rasulullah, maka adakah tiada berhenti kami atas surat amal kami dan meninggalkan kami akan beramal? Itu soalan kita nak tanya juga. Maknanya, kalau setara tu dia kata, tidak, surat amalan kita tak ada apa satu dia kata, sebabnya dah Tuhan nentu dah. Neraka ataupun syurga. Tidak gitu kan soalan yang kita nak tanya. Dan meninggalkan kami akan amal. Tak payah buat amal dia kata kalau lagu tu. Maka bersabda ia, maka Nabi pun jawab. Ni jawapan Nabi bila dia tanya lagu tu. Barang siapa daripada yang mempunyai tuah, maka selagi akan jadi ia kepada amal yang mempunyai tuah. Selagi maknanya akan datang. Orang tu kalau dia ada tuah, ini cara Nabi jawab, maka dia akan jadi buat benda-benda amalan yang membawa tuah. Tu. Kalau kita nak suruh kita ni jadi nasib kita ni menuju kepada bahagia syurga ni, maka amalan yang kita buat tu ialah amalan yang menuju kepada syurga. Nabi jawab lagu tu. Dan barang siapa ada ia daripada yang mempunyai celaka, kalau orang tu dia nasib dia nak jadi celaka, maka selagi akan jadi ia kepada amal yang mempunyai celaka. Dia akan buat benda maksiat, dia akan buat amalan celaka. Jadi artinya, secara zahir kita boleh tengok orang ni nasib dia celaka ke tak. Hak nasib sebenar, wallahu alam, tak ada siapa dia tahu. Kecuali sahabat-sahabat yang dijamin syurga yang Nabi sebut. Hak tu boleh kita kata. Sebab Nabi sebut. Orang lain, royaklah siapa dia pun, kita hanya orang kata suluh, tilik tengok secara zahir saja. Nampak tak? Kalaulah orang tu nampak dia buat amalan-amalan baik, amalan-amalan yang menuju kepada syurga, maka kita boleh kata nasib dia, secara zahirnya nasib dia itu akan menuju kepada syurga. Orang buat maksiat, pagi petang siang malam, lawan Islam, maka kita kata nasib dia akan nasibnya celaka. Sebenarnya jadi sungguh lagu tu, wallahu a'lam. Selain daripada sahabat-sahabat Nabi, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang Nabi garanti, yang Nabi sebut,
boleh masuk syurga macam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ada ni orang lagi, sahabat-sahabat lain, termasuklah ia tak sebut dari 10 tu, seperti Bilal apa semua tu, bolehlah kita kata dia ni menerima nasib yang bahagia. Nasib dia adalah syurga. Lain pada tu sebutlah Imam Syafi'i ke, Imam Ghazali ke, Syekh Abdul Qadir Jalani, ya kita duk kagum tok guru mana, tok lebah mana apa. Kita hanya tilik tengok luar saja, secara luaran dia adalah ahli syurga. Ya sebenar dia ni jatuh dia ke mana? Wallahu a'lam, Tuhan saja yang tahu. Sampai situ dah. Itu dari segi akidah kita. Kemudian bersabda ia, Nabi nak bersabda ni, beramal oleh kamu. Dia suruh kita buat amal. Jadi kalau kita ni dia buat amal ni, maknanya kita nak menyahut seruan Nabi. Nabi suruh kita beramal, minta syurga, beramal, minta ampun. Itu tugas kita. Tak suruh memikir banyak. Minta syurga boleh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kamu redha aku syurga. Wa a'udzu bika min saqatika wan nar. Aku berlindung daripada kemarahanmu, daripada neraka-mu. Tahu tak? Itu kita minta. Lepas tu pula, yang menyebabkan kita ni, seseorang tu boleh masuk neraka kerana dosa. Jadi pas dosa kita buat lagu mana? Minta ampun. Sebab itulah Nabi sendiri ajar kita, dia sendiri lebih pada 100 kali sehari astagfirullah, astagfirullah. Padahal Nabi sendiri itu garanti masuk syurga. Dah. Tak ada dosa, Tuhan ampunkan dosa yang lepas dah, dosa yang tengah buat, dan dosa yang akan datang. Situ dah. Jadi kenapa yang Nabi istighfar? Dia nak ajar kita, hidup kita sebagai orang mukmin ni, buat amal, minta syurga, minta berlindung daripada neraka, jaga diri daripada maksiat, lepas tu istighfar. Ni kena banyak-banyak. Nabi sendiri ajar kita 100. Kalau boleh orang maksum supaya dia tu 100, kita kena lebih pada 100. Tapi nak buatnya tak berjadi, sebab tu ada hamba dah ketah mula kan. Nak suruh jadi 100 tu, ia suruh bila bangun semaya tahajud tu kan. Lepas kita semaya yang ketiga, semaya taubat ke apa tu, kita istighfar duk cokoh atas tikar tu, atas sejadah tu, astagfirullah. Paling rekahnya astagfirullah, astagfirullah. Tu paling rekah. Nak panjang sikit, astagfirullah wa atubu ilaih. Nak panjang lagi, astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah. Itu di antara yang Nabi ajar istighfar. Dan dia ajar pula kitanya ialah sayyidul istighfar. Tuk ngulu setaga istighfar. Apa dia dah? Ingat tak? Tuk dalam banyak-banyak istighfar dia panggil sayyidul istighfar. Tuk ngulu segala istighfar. Enggak dia bunyi? Allahumma antarbi. Allahumma antarbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu ada dalam azkar kita, al-azkar Nawawi ni. Biar kita baca sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kita boleh buat jadual kita lepas sembahyang subuh kau. Bila-bila jalan kena hafal lagu ni. Allahumma antarbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai habis. Baik. Sebab apa? Inilah dia jalannya, amalannya, kedudukan kita pagi, petang, siang, malam ni, supaya kita ni termasuk daripada yang Nabi kata, buat amallah kamu, supaya kamu ni menjadi orang yang tidak celaka, menjadi orang yang berbahagia dan mendapat nasib di syurga. Maka sekalian dimudahkan bagi barang yang dijadikan akan dia kerananya. Dia mengikut amalan kita. Dia permudahkan kita mengikut jalan apa yang kita buat. Menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dia tahu amarin matan hadis ni, dia royak ni saja. Kita pergi kepada nas daripada musannif. Musannif ni surut sa' ni, pengarang kitab asal ni disebut sini. Dia kata apa ni? Dalam hak asal dia, macam kitab ni kitab Arab hak asalnya. Wa kullun muyassirun lima khuliqa lahu wal a'malu bil khawatim was sa'idu man sa'uda bi qada'illah wasyaqiyyu. Tak berapa jelas ada tulisan ada tak? Ini tak jelas dah.
Wasyaqiyyu man syaqya biqada'illah. Moga pencetak kan dia tak berapa itu, tengok di situ pun kelabu. Terjemahan dia. Dan sekalian dimudahkan bagi barang yang dijadikan akan dia kerananya. Apa dia maknanya? Setiap benda yang kita nak, jalan yang kita tuju, maka Tuhan mudah. Kita nak kepada jalan bahagia, kita buat amal, maka Tuhan mudah kita. Begitu juga kalau kita pilih jalan celaka, Tuhan mudah juga. Kita tengok orang buat maksiat mudah dia. Sebab Tuhan bebas ya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa dia nak berimeh, silakan. Siapa dia nak kupuh, silakan. Dia mudah dua jalan. Dan dalam hadis kursi pula, ada Nabi apa? Bila sebut hadis kursi ni, Tuhan sendiri berfirman, Ana inda zanni abdi bi, dia kata. Aku akan bersama dengan sangkaanku dengannya. Sangkaan hambaku dengannya. Kalau kita suka lagu tu, Tuhan beri hak kita suka. Nampak tak? Sebab tu kita kata dulu, kita kata ngosek ni tempat ni ada pusu. Lari cepat-cepat kita. Kita duduk sebut semua ngosek-ngosek lama-lama Tuhan pun. Dia jadi ngosek sungguh dah. Dan menjami dulu. Apa jadi gitu? Dah muska lagu tu. Nabi kata ni firman Allah dalam hadis kursi tu. Ana zanni abdi bi. Aku akan duduk alik sangkaan hambaku. Hamba aku kata ngosek-ngosek. Jadi kalau kita ni, sebab tu kita kena sangka baik semua. Sangkaan kita, Allah terima amalan kita. Hakikat tu biar. Suruh Tuhan, jangan fikir banyak. Allah terima amalan. Aku akan masuk syurga. Aku akan minta syurga. Kok mana aku nak syurga? Itu biar kita kena, kita sebelum buat amal, kita molek skor kita dulu. Nah, pasal hadis tadi, dia akan duduk sengkatkan kalau kita duduk berasa, jadi kau amalan aku ni, duduk pagi petang siang mana belah mana, tak jadi dah. Kalau kita mari kasih bimbang, tak apa, kita berasa tak cukup lagi amalan aku nak buat lagi, tak molek lagi amalan aku nak com, itu lain. Tapi kita berasa, kan semaya ben masuk neraka juga. Tu iblis mari dah tu. Tak dia beza dia. Muhasabah lain. Muhasabah kita nak beki. Berasa tak cukup lagi amalan. Aku baca Quran berasa tak betul lagi nak betul. Aku semaya sunat berasa tak banyak nak banyak. Aku berzikir berasa tak berapa kuat lagi, tak berapa banyak lagi aku nak banyak. Hal lagu tu lain. Tapi kalau kita berasa kan tak jadi kan ni dia masuk dalam sangka. Okey. Sebab dia akan permudahkan barang yang kita tuju. Dan segala amal dengan segala kesudahannya. Dia benda ni. Kesudahan dia tu adalah hasil daripada perbuatan kita. The end justifies the mean. Orang putih pun sebut lagu tu. Hasil dia tu, dia kata, dia menjustifikasikan jalan-jalan yang kita nak pergi. Okay. Dan segala amal dengan segala kesudahan yang bertuah, mereka yang bertuah ia dengan qada Allah Ta'ala. Wa amalan-amalan yang bertuah, maka tuahlah kita. Dan ia celaka mereka, ia celaka dengan qada Allah Ta'ala. Okay. Lepas tu kita kata dah Allah mentak lagu mana? Terkedih. Ada pula dalam hadis Nabi kata, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan terubah sesuatu qada Allah itu melainkan dengan doa. Mana bila kita berdoa, Tuhan nak tetapkan satu keputusan. Bila kita berdoa, Tuhan akan sapu ganti dengan hak lain. Tapi Tuhan tahu juga. Kita nak mikir soal lagi tu, bom mikir sekat sana ni. Mikir sekat Nabi royak. Klik kepada hak tadi. Idza zukiral qadru fa'amsiku. Bila disebut depanmu orang nak ajak bincang banyak tentang qada dan qadar ni, mutahan dirimu jangan bincang. Makna dalam agama kita ni ada batas pada dia. Ada benda yang kita, benda privacy hak duduk Tuhan ni, tak boleh kita nak kosek. Jadi kita berimeh ni, kita berkecek,
Kita sebut benda berdasarkan kepada hak Nabi sebut. Bapa TV tu lak-lak macam ni. Tak apa-apa. Sini ya TV kau ni wayang ni rasa ni. Duduk lain tak jadi. Baik situ ni nak syarah hak tadi dah. Dan bermula katanya. Kata apa dia? Wa kullun muyassirun lima khuliqa lahu. Sepotong daripada hadis yang sahih yang menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan maknanya bahawa setiap-tiap seorang disediakan akan dia bagi barang yang dijadikan akan dia kerananya. Okey. Kesudahan dia tu ada kait-mengait dengan apa yang kita buat, dan menerima ia akan dia dengan tabiatnya. Dia tidak lari benda ni. Sunnatullah, dia tidak lari. Jadi kita kena bila Nabi sebut dalam Quran sebut siapa dia buat gini maka jadi gini. Dia buat gini jadi gini, pakai tu hak tu. Keputusan tu kuasa tangan Tuhan, dia nak buat lagu mana, hak tu tak usah fikir. Senih lalu kita. Tebang kita duk fikir tak jumpa. Ramai ada orang duk sesak duk mikir lagu ni. Ya. Orang panggil Jamil dulu apa dia panggil gila isi tak? Dia terlalu mikir sangat. Sebenarnya kalau tunggu dari segi sunnah sungguh kan, dia tak jadi gila isi. Berzikir jadi panah. Adakah kita dengar orang Jamil dulu bila berzikir banyak jadi panah? Maknanya tak kena dah tu. Niat zikir tu tak betul. Lepas tu dia ambil zikir-zikir hak Nabi tak ajar. Ni jadi gila isi ni. Acu zikir sebab Nabi ajar tu. Kau zikir ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam Quran sebut. Ingat dia kata berzikir kepada Allah itu boleh menenangkan hati. Pas jadi gila isi tu, zikir tak kena lah. Dia boleh ikut dan. Orang ni ajar, lepas tu ajar zikir. Kena cukup. Berapa dia kata ni? 15,000 Berapa ribu berzikir. Pak kita nak berzikir kena tengok juga Nabi berzikir banyak mana. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar. Berapa kali kita nak beragama kita tak situ demo-demo ni. Apa? Kita suka tengok orang lain. Nabi tu salah, Nabi tu biarlah. Nabi tu muka dia Nabi kan. Orang ada bawah lagu Nabi tu. Abu Bakar lagu mana, Umar lagu mana, Sayyidina Utsman lagu mana, Sayyidina Ali lagu mana, Abu Hurairah, Abu Zar. Dah. Turun lagi mari zaman-zaman tabi'in apa. Pah ko imam kita, imam Syafi'i, imam Hanafi, Hambali, Maliki. Lagu mana amal-amalan dia, zikir-zikir dia ko. Tapi tak si nak turun, nak ambil orang lain. Rasa tak sedap. Ni perangai kita. Duk berasa tinggi orang lain lagi. Ambo sebut sok mudah. Kalau dalam iktikad keyakinan kita, ada orang lain yang lebih tinggi martabat daripada Sayyidina Abu Bakar, kena ngucap semula. Dengar, aku nak sebut sekali lagi ni. Kalau siapa dia ada keyakinan, ada orang lain yang lebih tinggi martabat daripada Sayyidina Abu Bakar, kena ngucap semula. Ni akidah. Jadi kita nak tahunya, kena tengok demo ni buat lagu mana. Sahabat-sahabat. Abu Bakar. Tak ada siapa zikir, siapa 15,000, 50,000. Masuk dalam gua, zikir juga. Patut cara kat orang. Lepas tu, boleh jalan atas air, terbang atas udara. Tok wali. Siapa dia lebih wali daripada Sayyidina Abu Bakar? Nah. Berani tak? Ada berani siapa dia kata, lebih dia pada Abu Bakar. Lah, kena berani tak? Kena ngucap semula. Jadi, kita kena tahu tabiat yang telah dipelopori oleh generasi-generasi awal. Hak ni yang kita kena ngaji tengok ni. Inilah dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Ni ambil perkataan ahli sunnah wal jamaah, kita epek lain. Hak duduk zikir hu. Tu ahli sunnah wal jamaah. Apa dah? Hak tak buat, Jamil dia tak buat. Dia tengok dalam video tu siapa tok guru mari cium kaki. Ada tengok dalam video katuk dengan selipar. Tengok apa? Nak ambil berkat. Hak jadi tok guru. Nampak tidak tok guru mana? Mudah je. Lalu suara pok dia katuk dengan selipar atas kepala. Nak ambil berkat. Siapa dia buat lagu ni?
Tak tengok, dia tengok. Tengok dalam video tu. Tapi tak ada pak kita Indonesia. Sudah upacara dia duduk cokoh datang ni. Panggil semua sebuti masjid ni. Kalau siapa hamba sini nak ambil berkat mari. Nak ambil berkat ni, ambil selipar. Ambil selipar dia, katok atas kepala. Nyok. Pung. Nyok. Pung. Hok ni tu pakak gi menyokok belakang. Kawan kena katok dah kepala kawan boleh berkat dah sana. Katok tok guru katok dengan selipar dia nak ambil berkat. Ambil mana ni? Ambil dengan iblis kan ni. Sebab apa ni? Demo ni tak buat ni. Saya nak buat tak buat ni. Imam Syafi'i tak buat ni. Imam Nawawi tak buat ni bagian ni. Itu biha ni. Tapi hak ni dia panggil ahli sunnah. Tebal kita marah ke dia kata nak lawat ahli sunnah aswaja. Nak lawat ahli sunnah wal jemaah. Jadi dia ambil label ahli sunnah wal jemaah bubu dia pula tak betul. Maka orang lain tidak ahli sunnah wal jemaah. Orang yang baca hadis bukan ahli sunnah wal jemaah. Orang tak sika bidah, tu bukan ahli sunnah wal jemaah. Yang ambil ke dia. Ahli sunnah ni, ahli sunnah makna orang yang tu hadis Nabi. Wal jemaah ni tu sahabat. Enggak lemo tu sunnah ke? Tu sahabat ke? Tak. Nak tertengi ngaku ke dia. Nak kata gua Allah. Baik tengok sila. Dan sebab ini hadis seperti yang tersebut dalam Sahih Al-Bukhari daripada Amran bin Husain radhiyallahu anhuma. Ini bukan Husain yang dia hulung Al-Husaini. Berkata ia telah bersembah seorang laki-laki, "Hai Rasulullah, adakah engkau kenal ahli syurga daripada ahli neraka?" Dia tanya. Nak Rasulullah, mu kenal ke hak mana ahli syurga, mana ahli neraka? Tengok ni. Nak jawab lagu mana? Kalau kita jawab dia kata mu tahu mari mana? Tuhan aja tahu masuk syurga ke masuk neraka dah. Tapi Nabi kata bahkan bala. Mesti Nabi kata boleh tahu. Pasal apa? Maksud Nabi tadi benar tadilah. Orang ahli syurga ialah kita tengok secara zahir amalan-amalan dia, perbuatan dia menuju kepada syurga. Tu sunnah Nabi. Amalan-amalan yang baik. Hakikat sebenar hak tu bukan kerja kita. Betul tak? Okay. Bersembah laki-laki itu. Ni. Dia tak puas hati bila tanya Nabi. Boleh kenal ke ada ahli syurga, ahli neraka? Mesti. Bahkan ni kali ikut kita. Mestilah. Tentu. Nampak tak? Maka kerana apa beramal sekalian yang beramal? Pawa amal awak gapo dah tahu dah masuk syurga, masuk neraka dia kata. Kita semayang, kita puasa, kita jaga, buat amal molek, tak buat maksiat. Kalau Tuhan tu hidup ahli neraka, dia kata, apa beramal awak gapo? Dia tanya Nabi. Jadi soalan itu soalan kita lah. Tidak apa-apa kita nanya gitu juga. Maka Nabi bersebut dalam hadis tadi, dia sebut bersabda ia, kullun muyassirun lima khuliqa lahu. Apa maknanya? Maka kesudahan itu tersembunyi ia atas mukallaf. Kau tengah, tak ada tengah tidak? Maka wajib atasnya bersungguh-sungguh pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Meninggalkan segala larangannya. Itu je tugas kita. Kalau kita nak duk mikir sebab tanya, tu kena ingat. Kalau mari mikir lagu tu kena ingat. Tu iblis. Dia suruh kita buat tu. Mu ni dia kata, duduk semayang, kemang dia kata. Orang lain tengok duduk perpahan cara muda, duduk sini. Mutah mari mana masuk syurga. Itu iya dah tu. Kita kata, duduk, Nabi aku bukan ajar lagu ni. Nabi aku ajar bersungguh-sungguh buat amal. Kita nak pergi beli kerja Tuhan tu buat apa? Artinya kalau kita nak tahu kita ni, nak tahu Tuhan ni, kalau dia buat masuk syurga orang jahat, dia buat masuk neraka orang baik, pas lagu mana? Tu kita nak kacau kerja Tuhan. Ada benda-benda yang orang panggil embargo dia panggil. Kalau dalam kajian dia kata bagi embargo, dia cok. Tak boleh kita nak ceroboh. Pegawai kajian pun ada OSA dah. Akta rahsia rasmi. Tak boleh nak tahu. Ni hak Tuhan pun dia ada barang ni. Kita tak boleh tahu. Kesendirian kan kalau kita tu cara sunnah ni. Dari kita nak memahami satu-satu benda. Nak memahami qada dan qadar. Nak memahami sifat Allah. Lini, teni. Jalan salaf
nak memahami sifat Allah, tenang. Sebab itulah Al-Baqillani, seorang ulama kalam, dia menyesal. Dia kata, lawistakbaltu mastadbartu, dia kata. Kalaulah boleh klik semula, dia kata, apa yang telah aku lalui dulu, klik boleh semula. Mastaghaltu bil kalam, aku tidak akan sibuk dengan ilmu kalam. Dia orang 30 tahun dia duk main dengan ilmu kalam. Akhir-akhir sekali dia tak si, dia kata hati tak tenang, dia kata. Panjang syair, dia kata, aku telah mengembara di lautan yang luas, tapi aku cari tak jumpa, dia kata. Akhir-akhir sekali aku kembali kepada akidah ahlul hadis. Aku nak akidah salaf. Sebab tu dia kata lawis tadbartu, tak ingat ada apa tadi sebut dah. Kalau kiranya kalau aku boleh balik semula apa yang telah aku buat tu, mashtaghaltu bil kalam, aku tidak akan sibukkan dengan ilmu kalam. Pasal apa dia rasa tak tenang. Duduk bahas tenang kan ni. Tuhan zat dia boleh belah ke tak boleh belah? Tak boleh belah. Kalau boleh belah lagu mana? Dia cerak tanya. Tuhan ni satu ke? Ni ulama kalam dia bahas lagu ni. Tuhan ni esa. Mana bukti Tuhan esa? Kalau dia dua lagu mana? Bila satu tidak dua. Kalau dua lagu mana? Jadi dia umai berhujah lagu tu. Lah ni Tuhan dia buat gapo? Jadi dia benda lagu tu. Dia benda dia main dengan ilmu kalam, walaupun dia boleh jawab. Dia ni seorang ulama yang mahir, yang handal. Al-Baqillani nama dia. Tapi akhir sekali dia kata, aku tidak dapat ketenangan. Sebab benda-benda serupa tadi. Sebab kita kena ingat, dalam agama kita kalau duduk main dengan otak semata-mata ni, dia akan kita tidak akan cari kepuasan. Seserah kepada Allah, beriman sebagaimana Nabi dan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salah, jiwa kita akan tenang. Tak? Dan dalam sejarah cuba tengok. Ramai di antara ulama-ulama kalam, faham ke ulama kalam ni? Ulama kalam ni bila dia nak bincang bab Tuhan, dia main hujah akal. Macam tadi. Dia duduk bincang Tuhan ni ada zat. Zat dia tu lagu mana? Dia kudrat dia duduk di zat kau duduk di sifat. Kalau zat duduk di sifat lagu mana? Kalau kudrat duduk apa dia bilang? Duduk di sifat lagu mana? Nampak ada sana ni? Dia bahas lagu tu. Jadi dia berasa dia kalau ramai ulama-ulama yang pada masa tu kan lahirnya ulama kalam. Bina siapa dia ni? Al-Baqillani tadi. Abul Hasan Asy'ari. Tu pelopor dia tu. Hak lain pengikut dia, Al-Baqillani. Al-Imam Al-Haramaini Abul Ma'li Al-Juwaini nama dia. Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Ghazali sendiri. Semua dalam sejarah dia menerima akhir sekali dia kembali kepada akidah ahlul hadis ataupun akidah salaf. Dan sejarah tidak ada seorang pun ulama salaf tukar akidah dia di akhirnya menjadi ulama kalam. Tak ada seorang pun. Ya, itu apa ya pelik. Cuma mikir tu sebutnya. Dia ada dua camp kan. Salah dengan khalaf. Nak bicara tu jadi panjang ngoyak gitu je lah. Ni ada main ulama kalam dengan cara akidah ni. Ulama kalam ramai lagi, tapi dia sebut 5 orang hak terah ni kan. Akhirnya kembali kepada akidah salaf. Tapi ulama-ulama salaf tak ada seorang pun di akhir hayat tukar menjadi ulama kalam. Nampak tak? Okey. Dan barang siapa melihat kita akan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan maksiat, maka kita ketahui akan dia daripada ahli neraka. Mudah Nabi putus gitu. Buat maksiat ahli neraka. Kamu tahu ke tak? Kesudahan aku Tuhan aja tahu. Hak tu biarlah kerjaan Tuhan. Tapi aku sebut gitu sebagaimana Nabi sebut. Nak kenal orang ahli syurga, dia buat benda taat, dia tinggal maksiat. Nak kenal ahli neraka,
dia buat benda maksiat, dia tak buat benda taat. Mudah saja sipir dia. Jika tiada ia taubat, ada sekali lagi taubat. Dia diperuntukkan, suatu hari diperuntukkannya taubat. Atau tiada diampuni Allah Ta'ala akan kesalahannya. Tetapi ini alamat adalah ia menurut yang ghalib dan yang kebanyakan. Dan ada yang menyalahi ghalib seperti yang lagi akan datang pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata ghalibnya lagu tu. Tapi ada tidak ghalib tu, biarlah. Okey. Dan tiada harus atas kita meninggalkan amal ibadat kerana berserah kepada barang yang diqada Allah Ta'ala atas kita. Tidak harus ni maknanya haram. Berdosa dah kita situ. Kita tak si buat amal ibadat. Buat apa clear? Buat apa tak si buat amal ibadatnya? Sebab Tuhan kata dah. Kita duduk situ tu dia berdosa dah. Belum buat lagi. Okay. Jadi apa dia kesimpulannya? Kesimpulan dia ialah kita buat amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada syurga dan tinggal amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada neraka. Khalas, habis. Duduk situ je kita memikirnya. Lepas tu kalau mikir, ke aku duduk semayang, ke aku duduk apa Tuhan kibur dan neraka juga, hatu iblis ingat. Kita tak boleh kita tidak dibenarkan berfikir sampai situ. Mudah okay. Kita tak sih dah kalau kita nak hujah lagi. Ada kalau kita guna style apa ni, cara kaedah ulama kalian dia bahas lagi tu, dia bahas. Kita mana tahu dia ada dua qada, dia kata ada dua jenis. Nak kita nak bincang panjang pun jadi opening lah pula. Jadi kita ni cara kita nak buat akidah yang dibawa oleh para sahabat mula duduk situ. Sahabat dia tak kecil banyak. Nabi suruh buat. Nabi larang jangan buat. Lepas tu buat amalan. Buat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Nabi ayat gitu, orang at-taqwa, orang bertakwa ni imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa hak Tuhan suruh, tinggal semua hak Tuhan larang. Lepas tu inilah dia jalan menuju ke syurga. Pas syurga suruh ke tak, hak tu tak usah tahu. Faham tak? Tenang kita lah. Maka dicerca akan kita dengan sebab meninggalkan yang disuruh. Dicerca makna Tuhan dimarahilah. Dan dengan sebab mengerjakan yang dilarang. Habis diulah tadi. Masih isau dah tak? Masih isau dah? Masih dah? Masuk dah sebenarnya. Kena uji sekarang ni tajuk lain pula. Wal amalu bil khawatim. Wal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan tu. Nak berhenti sini nak royak dulu tu. Kalau nak sambung ni. Al a'mal maknanya jamak. Kata jamak bagi amalan-amalan tu. Bil khawatim. Dikira dengan kesudahannya. Di sini. Untuk kita nak baca minggu depan. Kita nak bincang ni, amalan kita ni dia kira hak sub. Walau banyak mana hak buat dulu tu dia tak kira. Dia kira kesudahan tu kita sudah lagu mana. Buat amalan-amalan molek tiba-tiba akhir hayat kita pergi kona pergi buat amalan jahat. Hak tu dia kira. Orang ni buat jahat tapi akhir sekali klik kepada baik. Hak tu dia kira. Sebab tu dalam doa yang mustahab. Ya kita baca sama gegap dia bunyi doa ni. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim lana bi su'il khatimah. Hak ni kena belaka dah. Kena doa jangan tinggal di tiap-tiap hari kita baca tu. Allahumma khtim lana. Ya Allah, sudahkanlah kesudahan kami ini bihusnil khatimah, dengan kesudahan yang baik. Kita nak suruh hidup kita ni berhenti dengan baik. Biarlah hak jahat lepas-lepas dah tu, biar aku ni berhenti dengan baik. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah, janganlah sudahkan aku ni dengan kesudahan yang huduh. Apa yang dulu makna?
Jangan tinggal. Bacalah kita tiap-tiap hari. Pasal apa? Sebab al-amal bil khawatim. Kerana amalan-amalan tu dikira dengan hujungnya jadi lagu mana. Sebab itulah kita minta tu kan. Kita ni hak duduk nak kau agama dah. Kita mari masjid ni kita kira nak kau agama lah dah. Nak kau agama dah semayang 5 waktu ni. Jemaah pula baca Quran ke apa ni. Tak sibui ni Tuhan ni biar suka lagu ni. Dan hak doa pula hak gu dia tadi pula kita Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah mu palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah kamu hidayahkan kepada kami. Kita minta tu. La tuzigh qulubana, jangan paling hati kami. Aku duk nak kau agama dah lah ni Tuhan. Aku tinggal dah benda-benda maksiat. Aku nak benda-benda amalan dah ni. Setelah kamu berikan hidayah, ba'da idh hadaitana, lepas mu hidayah dah, mu jaga molek dah, mu beri petunjuk dah kat aku ni, jangan paling. Jadi doa-doa ni kita baca biasanya dekat anak sudah, Rabbana la tuzigh ring tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sampai. Kenapa berlaku doa ni? Kenapa? Sekat tu dah. Wallahu a'lam.